Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana Antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qada wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunaluhu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita berjumpa sekali lagi pada episod yang ke-10, yang mana hari ini adalah episod yang terakhir untuk surah Al-Mulk kita, tuan-tuan. Untuk bengkel Al-Mulk kita yang telah berjalan 10 hari, hari ini hari yang ke-10 dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk bengkel Al-Mulk kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang istiqamah. Tapi yang semua yang tidak mampu untuk lihat keseluruhan, jangan risau tuan-tuan. Saya ada bagi link-link video-video ulangan yang sebelum-sebelum ini, masih mampu untuk kita buat revision bersama-sama. InsyaAllah ajak diri kita dan ajak keluarga kita sekali. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ingatkan sekali lagi bahawa pada penghujung live pada pada penghujung live pada pagi ini, hujung live nanti, saya akan umumkan sesuatu perkara, benda yang sangat penting untuk kesinambungan pembelajaran kita. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan semua istiqamah untuk bersama saya pada pagi ini dan ajak kawan-kawan kita untuk sama-sama belajar, insya-Allah. Moga dengan cara kita sentiasa belajar, sentiasa menuntut ilmu, Allah bagi kepada kita keberkatan ilmu dan Allah bagi cahaya nur Islam, nur iman pada hati kita, bercahaya insya-Allah tuan-tuan, dan dibersihkan hati kita. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung episod yang ke-10, 3 ayat terakhir surah Al-Mulk. Episod yang ke-10, 3 ayat yang terakhir untuk surah Al-Mulk, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah berjalan 10 hari dah, tuan-tuan. 10 hari dah berjalan. Hari ini hari yang terakhir untuk surah Al-Mulk. Maka paling kurang pun tuan-tuan, kita hadamkan betul-betul apa yang ada dalam surah Al-Mulk ini. Setiap huruf yang ada dalam surah Al-Mulk kita perhatikan betul-betul, supaya bila mana kita nak baca surah Al-Mulk nanti dah tak salah dah, tuan-tuan. Kita boleh atasi kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelum ini. Dulu kita selalu buat kesalahan-kesalahan besar. Bila mana kesalahan-kesalahan besar, tuan-tuan, maka kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan pertukaran makna. Yang melibatkan pertukaran makna, tuan-tuan. Bila mana makna berubah, maka kat situ boleh menjadi kesalahan besar. Kesalahan besar ni, tuan-tuan, adalah kesalahan yang kita kena atasi sangat-sangat. Sebab apa? Kesalahan besar adalah kesalahan yang berdosa untuk kita buat. Saya ulang sekali lagi, kesalahan besar adalah kesalahan yang berdosa untuk kita buat, tuan-tuan. Maka kita kena atasi benda ni. Bila mana baca Al-Quran, faham dulu bila mana baca Al-Quran, dia ada kesalahan besar, dia ada kesalahan tersembunyi. Dia ada lakhnun jali, dia ada lakhnun khafi. Kesalahan yang besar dan kesalahan yang tersembunyi. Bila mana kita sebut kesalahan besar adalah kesalahan yang melibatkan pertukaran makna, maka itu adalah berdosa untuk kita buat secara sengaja. Jika tidak sengaja, kena belajar. Dimaafkan dari sudut syarak bila mana dia kena belajar. Kalau dia tahu benda itu salah, dia tak belajar, maka berdosa juga untuk dia. Berdosa juga untuk dia. Tapi untuk lahnun, kesalahan yang tersembunyi ini, tuan-tuan, dia tidaklah sampai tahap berdosa, tapi mengurangkan persentage bacaan kita lah, tuan-tuan. Antaranya kesalahan-kesalahan kita sembunyi ini adalah biasanya tak cukup panjang, baca 4 harakat, patutnya baca 4 harakat, kita baca 3 harakat, tak cukup panjang, dengung. Itu kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi ni, tuan-tuan, kita sebagai manusia biasa, kita tidak mampu untuk sifarkan kesalahan yang tersembunyi. Itu guru saya kata, kita ni tak mampu. Sebab
kesalahan tersembunyi ni sekecil-kecil perkara pun akan ada. Sifat huruf yang tidak terlampau jelas juga ada, itu kesalahan yang tersembunyi. Kita tak mampu sifarkan, tapi kita boleh kurangkan dia. Nampak? Kita kena kurangkan dia. Sebab bacaan paling perfect adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu adalah bacaan yang terbaik. Paling perfect adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena atasi juga. Yang pertama, kita kena zerokan kesalahan besar, minimalkan kesalahan-kesalahan kecil, insya-Allah. Carry lebuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syarifah Masturah LNS. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mek Soal Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Pagi semalam tak sempat, tapi alhamdulillah dapat tengok ulangan pada malamnya. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Mazwan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah dapat juga join molek dah Facebook tu. Molek dah lain. Alhamdulillah. Siti Raimi. Assalamualaikum Ustaz. Salam kembara terakhir surah Al-Mulk pagi ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan share. Alhamdulillah, terima kasih. Herdina Lina. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat Terengganu mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan kembali pada pagi ini merupakan episod yang ke-10, yang mana episod yang terakhir untuk surah Al-Mulk, tuan-tuan. Episod yang terakhir untuk surah Al-Mulk. Jadi saya mengharapkan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua, ajak seramai mungkin orang, tuan-tuan. Share ke sebanyak-banyak grup yang kita boleh, tuan-tuan. Dengan sebab itu ramai orang belajar dengan kita. Ramai orang belajar bersama-sama dengan kita. Kalau kita nak kita bertambah baik, kita nak sahabat-sahabat di keliling kita pun bertambah baik, maka sharekan, tuan-tuan. Saham pahala itu besar, tuan-tuan. Saya pernah cerita, tuan-tuan, cuba bayangkan kita share kepada 10 grup. Baru 10 grup ni kita share. Dalam satu grup itu hanya ada 10 orang je dengar, tuan-tuan. 10 orang sahaja dengar. 10 orang dalam satu grup kali dengan 10 grup, jadi 100 orang dengar. Dengan asbab kita share je, tuan-tuan, pahala 100 orang tu juga kita dapat, tanpa mengurangkan pahala dia. Nampak tak? Pahala dia dengar je, tuan-tuan. Tak baca, dengar saja. Pahala dia dengar, dapat juga kepada kita. 100 orang tadi dapat kepada kita. Kita nak beramal dengan pahala 100 orang belum tentu, tuan-tuan. Pada masa yang sama belum tentu. Tapi dengan cara kita share, kita dapat, tuan-tuan. Nampak? Tanpa mengurangkan pahala dia. Tu baru dia dengar. Cuba dia mengamalkan, cuba dia baca, berterusan dia baca sampai kepada penghujung ayat dia. Dengan amalan yang kita share itu sahaja, maka berterusan pahala 100 orang tadi tu masuk kepada kita. Tu baru 10 orang satu grup. Cuba tuan-tuan share 20 grup, 200 orang. Banyak grup lagi, banyak orang. Satu grup ramai pula dengar, banyak lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, adakah tuan-tuan semua bersedia? Insya-Allah kita akan sambung kepada episod yang ke-10. Jadi sebelum kita mulakan, saya minta jasa baik semua, tekan dulu butang share. Sebelah kiri ni, tuan-tuan, saya tolong tuan-tuan ni, tengok jari saya. Sebelah kiri, nampak? Bawah sekali, bawah sekali kat sini, tuan-tuan. Bawah sekali tu ada butang share, betul tak? Cuba kau tekan, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah tekan, dia ada sebelah kanan ini ada share to group, betul tak? Ada share to group, tuan-tuan tekan share to group. Lepas tuan-tuan tekan share to group, dia ada senarai group, tuan-tuan. Tuan-tuan tekan je semua senarai group tu. Tuan-tuan tekan je semua senarai group yang tuan-tuan ada, insya-Allah. Dengan cara ini kita mengajak sahabat-sahabat kita mengajak ramai orang. Penduduk Kuala Terengganu, orang yang dari Pahang, penduduk Pahang, orang daripada Kedah, penduduk Kedah, orang daripada Selangor, penduduk Selangor, semua itu sebar kepada seluruh Malaysia, tuan-tuan. Moga dengan cara ini kita makin belajar Al-Quran dan mendekatkan sahabat-sahabat kita kepada Al-Quran. Lebih-lebih lagi keluarga kita sendiri. Lebih-lebih lagi keluarga kita sendiri, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi jangan sesekali kita berada dalam golongan yang jauh daripada Al-Quran. Duduklah dalam golongan yang dekat dengan Al-Quran, insya-Allah. Tak lama lagi, tuan-tuan, saya akan mulakan episod yang ke-10 surah Al-Mulk. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama share dulu. Paling banyak pun, tuan-tuan, kalau paling kurang pun kau boleh 20 grup lah, tuan-tuan. 20 grup share. Bukan paksa, tapi berharap dengan sepenuh pengharapan. Sebab ini merupakan investment pahala kita, tuan-tuan. Ini merupakan investment pahala kita. Kita kadang-kadang dekat dunia ni kita nampak dengan
kita nampak dengan ganjaran dunia, maka kita melabur investment di dunia. Tak salah, saya tak cakap salah. Cuma investment dunia kita dapat atas dunia sahajalah. Tapi tuan-tuan, bila mana kita buat investment untuk akhirat, kita nak dapat benda tu atas dunia pun kita dapat, akhirat lagilah kita dapat tuan-tuan. Punyalah besarnya investment untuk akhirat, pelaburan untuk akhirat. Pelaburan untuk akhirat tuan-tuan bukannya susah pun tuan-tuan. Dengan cara kita share-share macam ni pun tuan-tuan, itu dah kira pelaburan untuk akhirat kita tuan-tuan. Janji kita ikhlaskan diri untuk belajar Al-Quran dan ajak seramai mungkin sahabat-sahabat, saudara mara kita, keluarga kita untuk sama-sama belajar Al-Quran insya-Allah. Ustaz ni panjang sangat bleber ni. Suara saya jelas tak apa sebenarnya ni? Tuan-tuan daripada mana? Cuba komen juga di ruangan komen. Saya daripada Kuala Terengganu, jelas dan clear Ustaz. Contohnya. Macam Abang Aman, nilai Negeri Sembilan clear, alhamdulillah. Yusuf Muda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ehsan Firdaus, Assalamualaikum Ustaz. Sihat ke? Semua sihat ke ni? Moga kita semua dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemazuan jelas dari nilai, alhamdulillah. Yang lain lagu mana tuan-tuan dan puan-puan? Daripada mana? Clear dak ni, jelas dak suara saya? Hujan ke tempat tuan-tuan? Hujan ke? Muhammad Zaki, saya dari Kelang, alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Maka tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah bersama-sama kita sambung pada surah Al-Mulk. Maka sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Macam biasa tuan-tuan, niatkan dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya mari kita berselawat di atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat 7 kali, ikut sama-sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jom sama-sama kita sambung surah Al-Mulk, ketiga ayat yang terakhir. Saya baca komen jap. Herdina Lina, saya dari Jitra Kedah jelas, alhamdulillah. Syahid Muhammad Nur, assalamualaikum, sangat jelas daripada Kuala Nerus. Kak Sim Sulaiman jelas dari Shah Alam. Nur Ramazin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi, pada penghujung live kali ini saya akan umumkan suatu benda yang sangat penting. Maka saya berharapkan semua istiqamah mendengarkan saya, supaya apa? Supaya nanti tuan-tuan tidak terlepas pengumuman yang penting saya nak umumkan. Bila? Pada penghujung live kali ini. Sebelum kita masuk pada pengumuman, kita masuk dulu pada agenda penting kita pada pagi ini, iaitu surah Al-Mulk, 3 ayat terakhir. Ayat ke berapa? 28, 29, 30. 28, 29, 30. Jom sama-sama kita saksikan.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Dua puluh 29, 30. Kita akan bermula dengan Qul ara'aitum. Sampai kepada ayat yang ke-30. Jadi sama-sama kita istiqamah, sama-sama kita belajar insya-Allah. Adakah tuan-tuan nampak dengan jelas setiap huruf-huruf ini? Nampak jelas tak tuan-tuan? Saya mengharapkan tuan-tuan nampak dengan jelas lah. Tulis dalam komen surah Al-Mulk muka surat 564 ayat yang ke-20, 28 hingga 30. Surah Al-Mulk muka surat 264 ayat yang ke-28 hingga ke-30. Ayat ke-28 hingga ke-30. Boleh? Alhamdulillah. Kak Sam Selamat surah Al-Mulk ayat 28 hingga 30 betul. Farid Cik jelas alhamdulillah. Maka jom kita sama-sama saksikan. Okey tuan-tuan, perhatikan setiap huruf yang kita nak belajar. Jangan sekali kita tertinggal walaupun satu huruf. Saya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita mulakan. Tuan-tuan pun di rumah boleh ikut bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat yang pertama, iaitu ayat ke-28. Perhatikan. Saya baca, tuan-tuan ikut. Nafas pendek ustaz, kita berhenti pada ar-rahimana. A'udzubillah. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Sekali lagi tuan-tuan, perhatikan pada ayat yang ke-28. Qul ara'aytum in ahlakani Allah. Sekali lagi. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Sambung pada pecahan yang kedua. Aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Okey tuan-tuan, pada ayat yang ke-28 ini apa yang kita kena tumpukan yang pertama? Saya banyak kali sebut dah. Jaga yang pertama pada huruf qaf. Pada huruf qaf, ramai orang suka baca dengan kaf. Tuan-tuan tulis di ruang komen, jangan baca huruf qaf dengan kaf. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Tulis dalam komen, jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Sebab apa? Sebab tukar huruf tuan-tuan. Kesalahan besar tukar huruf ni tuan-tuan. Jangan baca huruf qaf dengan huruf kaf. Ditukarkan, dia baca macam mana? Kul ara'aitum. Kul tak boleh tuan-tuan. Jangan suka-suka. Kul, tebalkan bunyi dia. Kul, bukan kul, tak nak. Dia kena Qul ara'aytum in Tuan-tuan, ha dalam keadaan mati. Ha simpul dalam keadaan mati. Huruf apa ni? Ini huruf ha simpul. Ha simpul. Ha simpul. Bila mana dia dalam keadaan mati, dia ada sifat yang kita sebut sebagai sifat rakhawah. Sifat rakhawah. Rakhawah ini apa ustaz? Lepas suara. Lepas suara. In Jangan in Lepas nafas je, tidak boleh. Sebab huruf ha simpul ini
dia ada sifat yang kita sebut sebagai sifat rakhawah. Rakhawah itu apa ustaz? Rakhawah itu maksudnya dilepas suara tuan-tuan. Dilepaskan suara. Boleh faham? Lepaskan suara macam mana? In ahlaka. In ahlaka. Nampak? Tulis di ruangan komen. Huruf ha simpul sifat rakhawah, yakni lepas suara. Tulis di ruangan komen. Ha simpul sifat rakhawah, lepas suara. Kita kena lepaskan suara. Nampak? In ahlakani Allah. Kalimah Allah panjang kedua rakaat. Ahlakani Allahu wa mam. Nun mati berjumpa dengan mim. Nun mati berjumpa dengan mim, hukumnya idgham bi ghunnah, memasukkan dengan dengung. Cara bacanya macam mana ustaz? Wa mam. Wa mam. Mim ni terus masuk kepada huruf mim sabdu ni. Wa mam ma'iya. Ustaz, saya tak kenal lah tajwid ni, saya tak kenal lah hukum ustaz. Tak apa, kan saya dah bagi clue sebelum ini. Bila mana kita jumpa mim ada sabdu, kita kena buat apa? Dengung 2 rakaat. Jumpa je mim ada sabdu, dengung je 2 rakaat. Nampak? Itu clue dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar secara detail, nun mati berjumpa dengan mim idgham bi ghunnah, itu adalah dalam tajwid. Tapi saya tak ingat hukum ustaz. Tak apa, saya bagi clue macam mana jumpa saja mim bersabdu, dengungkan 2 harakat, dengung rapat bibir. Wa mam ma'iya. Okey? Wa mam ma'iya, ma'i, ain. Ramai orang baca dia dengan hamzah. Wa mam ma'iya aw rahimana. Wa mam ma'iya, ma'i, salah. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Tulis ruangan komen. Jangan baca huruf apa? Huruf ain dengan hamzah. Jangan baca huruf ain dengan hamzah tuan-tuan. Jangan baca huruf ain dengan hamzah. Pastikan kita bezakan 2 bunyi itu. Wa mam ma'iya dengan wa mam ma'iya. Nampak tak? Bezakan tuan-tuan. Boleh? Jangan baca dengan hamzah. Wa mam ma'iya, ma'i. Tak nak, kita nak baca dengan wa mam ma'iya. Boleh? Wa mam ma'iya aw rahimana, rahimana. Yang terakhir, pada pecahan yang pertama ini adalah huruf ha pedas. Jangan baca dengan ha simpul. Ha pedas jangan baca dengan ha simpul tuan-tuan. Jangan. Aurahimana, ni ramai orang salah buat tuan-tuan. Aurahi, rahi tak nak. Aurahi, hi pedas. Ha pedas ini keluarkan angin. Ha pedas keluarkan angin. Aurahimana, rahi, hi. Aurahimana, bukan aurahi, tak nak. Tak nak rahi, salah. Baca dengan rahi. Boleh? Lepas tu kalau kita berhenti pada na, aurahimana, berhenti waqaf dengan 2 harakat. Lepas tu kita nak sambung balik, boleh bermula pada aurahimana. Aurahimana thamai. Nun mati berjumpa dengan ya, idgham bi ghunnah, memasukkan ke dalam huruf ya dengan dengung. Faman yujirul kafirin. Faman yuji panjang 2 rakaat. Rul jaga mati, rul ka 2 rakaat. Firi 2 rakaat. Namin adza. Okey, ini kesalahan besar. Juga sama, jangan baca ain dengan hamzah. Min aza, salah. Dia kena min aza. Ni apa tuan-tuan? Huruf dal. Huruf dal kena buat apa ustaz? Huruf dal kena buat apa? Kena keluar lidah sikit. Keluar lidah sikit tuan-tuan. Min azabin alim. Min azabin alim. Azabin alim. Jaga-jaga tuan-tuan.
Jangan min azza, gigi berjumpa dengan gigi jangan. Gigi berjumpa dengan gigi jangan. Boleh? Kita sambung pada ayat yang ke-29. Tulis dalam komen ayat yang ke-29. Tulis dalam komen ayat yang ke-29. Saya nak baca dulu. Harina Lina, ha pedas jangan baca ha simpul. Betul. Nora Mazin, ha pedas jangan baca ha simpul. Syahid Mamano, huruf ha pedas jangan dibaca dengan ha simpul. Alhamdulillah betul-betul belaka ni. Nora Mazin jangan baca huruf ain dengan hamzah. Harina Lina jangan baca huruf ain dengan hamzah. Syahid Mamano jangan baca huruf ain dengan hamzah. Okey, jelas Okay, alhamdulillah kita sambung pada ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Kita akan berhenti pada tawakkalna. Okey, sama-sama kita baca. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Sekali lagi. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Okey, sekali lagi. Tuan-tuan di rumah ikut. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Okey, pecahan yang pertama, pecahan yang kedua. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Okey, pada ayat yang ke-29, pertama teguran saya sama, huruf qaf jangan dibaca dengan huruf kaf, jangan kul tapi qul. Huruf ha simpul jangan dibaca dengan ha pedas. Huwa, tak nak kena dalam bunyi dia. Huruf ha simpul ni makhraj dia di level 3 kerongkong bawah sekali. Tempat yang sama keluarnya huruf hamzah. Qul huwa rahmah. Jaga sabdu. Ramai orang buang sabdu tuan-tuan. Boleh jadi kesalahan besar. Jangan baca qul huwa rahmah. Ramai orang baca macam tu tuan-tuan. Qul huwa rahmah. Tuan-tuan tulis dalam komen huruf sabdu mewakili dua huruf. Huruf sabdu mewakili dua huruf. Tulis dalam komen huruf sabdu mewakili dua huruf. Tulis dalam komen huruf sabdu mewakili dua huruf tuan-tuan. Huruf bersabdu mewakili dua huruf. Sebab tu kita kena jaga betul-betul. Kita tak nak buang huruf. Buang huruf berdosa. Qul huwarrahmanu amanna bihi. Dua rakaat. Rahma dua rakaat. Nu'a dua rakaat. Man dengung dua rakaat. Manna panjang pula dua rakaat. Boleh? Man nun bersabdu tu kita dengung dah tuan-tuan. Kita dengung dah manna. Lepas dengung dua rakaat, kita panjang pula dua rakaat. Nampak? Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tawakkalna. Jaga sabdu, jangan tawakkalna. Jangan tawakkalna, salah. Tawakkalna. Sebab apa? Sebab huruf bersabdu tuan-tuan. Saya tulis bagi tuan-tuan nampak. Pada ayat ini tuan-tuan nampak macam ini. Saya ke depan sikit. Dia macam ini tuan-tuan. Tawakkalna. Betul tak? Macam tu kan? Tapi kalau sebenarnya sabdu tuan-tuan dia macam ini. Kaf yang pertama dalam keadaan mati, kaf yang kedua dalam keadaan berbaris, berjumpa dengan lam, berjumpa dengan nun, baris atas campur dengan alif. Dia macam itu tuan-tuan. Sabdu itu sebenarnya mewakili dua huruf. Sabdu mewakili dua huruf tuan-tuan. Sebab itu saya cakap, ramai orang suka baca macam ni tuan-tuan. Dibaca dengan tawakkalna. Salah. Dia seakan-akan telah membuang satu huruf ini. Dia telah membuang satu huruf, berdosa tuan-tuan. Kena dibaca dengan tawakkalna. Dua rakaat panjang. Okey, pecahan yang kedua yang pertama jaga makhraj huruf fa. Makhraj huruf fa tuan-tuan.
dia adalah gigi depan atas berjumpa dengan bibir bawah. Dia bukan bibir berjumpa dengan bibir. Contoh saya melukis tuan-tuan, ini keadaan bibir kita di bawah. Ini keadaan bibir kita di bawah tuan-tuan. Gana nak rupa dah ni. Macam itulah tuan-tuan, ni dagu. Ni bibir bawah bibir bawah. Ni belakang bibir, perut bibir bawah ni. Gigi depan atas kena sentuh sini. Tawakkalna fa. Nampak tak? Fasata. Gigi kita kena sentuh kawasan ni tuan-tuan. Nanti saya tunjuk demo dia. Gigi kena sentuh kawasan itu. Fasata'lamu. Jaga, jangan fasata'lamu. Kena fasata'lamuna man. Fasata'lamuna man huwa. Jangan huwa. Dalamkan bunyi dia. Man huwa fi. Jaga makhraj huruf fa. Panjangkan 2 harakat. Fi dhalalim mubin. Fi dhalalim mubin. Tanwin berjumpa dengan mim. Hukumnya apa ustaz? Hukumnya idgham bi gunnah. Tapi saya tak ingat hukum lah ustaz. Kan saya bagi clue nanti tadi. Bila jumpa sahaja mim bersabdu, kita buat apa? Dengung 2 harakat. Bila jumpa mim bersabdu, buat apa? Dengung 2 harakat. Kan mudah dah tu. Tak ingat hukum tak apa. Ada cara lebih mudah. Ingat simbol. Boleh? Harina Lina, lain tak okey, cuba dengar suara ustaz je. Kalau boleh keluar live ini, refresh Facebook tu, masuk balik. Dia akan ada bersambung balik. Biasa macam tu kalau lain kita tak kuat. Boleh? Lepas tu kita berhenti. Dhalalim, 2 rakaat dengung. Dhalalim mubin. 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh? Okey, selesai. Masuk pada ayat ke-30, ayat terakhir. Tulis dalam komen ayat 30, ayat yang terakhir. Tulis di orang komen ayat ke-30, ayat yang terakhir. Boleh? Sama-sama, insya-Allah. Ayat ke-30, ayat terakhir. Jom. Pada masa sama tuan-tuan, sharekan lagi. Tak kisah walaupun ayat terakhir, share saja. Orang yang baru masuk tak ada masalah tuan-tuan. Walaupun dia masuk sekejap saja, tapi keberkatan ilmu pun dia dapat. Nampak tak? Kejap je tak apa. Dia masuk, tapi yang penting kalau boleh habiskan supaya kita nampak. Pada penghujung ni, apa yang kita kena belajar lagi. Nampak? Kita kena jaga-jaga. Sebab kesalahan-kesalahan besar itu kesalahan yang haram untuk kita buat. Ayat ke-30, ayat terakhir. Tulis. Ayat ke-30, ayat yang terakhir. Okey, yang baru masuk saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa share. InsyaAllah pada habis live ini saya akan umumkan sesuatu benda yang penting, insyaAllah. Okey. Ayat ke-30 saya baca, tuan-tuan ikut. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Okey, boleh? Tuan-tuan, yang pertama jaga qaf, jangan dibaca huruf kaf. Tadi saya tegur dah, jangan kul, tapi qul. Beza. Kalau saya baca dengan sebutan yang betul huruf qaf, bunyi dia seperti ini. Qul. Kalau saya baca dengan salah, saya tukarkan huruf ini kepada huruf kaf, bunyi dia kul. Nampak tak? Beza dia tuan-tuan. Lepas seterusnya, jaga sad, jangan asbahama. Jangan as. Jangan dibaca sad dengan sin tuan-tuan. Jangan dibaca huruf sad dengan huruf sin. Okey? Tulis dalam komen jangan baca huruf sad dengan huruf sin. Jangan baca. Macam mana dia baca ustaz? Dia baca asbahama. As. Jangan baca dengan tebal. Asbahama. Ustaz, akhirnya kita jumpa juga ustaz. Jumpa tanda yang kita gemari ustaz. Apa? Tanda Pakcik Misai jumpa dengan Pakcik Hamzah. Pakcik Misai berjumpa dengan Pakcik Hamzah. Bila berjumpa dua pakcik ini tuan-tuan, dia punya borok tuan-tuan lama tuan-tuan, 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Jumpa dua pakcik ini, maka dia punya borok memang lama. Asbahama'ukum. Apa tak? Ghaw, bukan ghaw. Biasa orang payah nak sebut ghain tuan-tuan. Berlatih sebut ghain dengan betul. Berlatih sebut ghain dengan betul. Ghawran.
Ghauran, tanwin berjumpa dengan fa, ikhfa hakiki dengung. Ghauran famai dengung nun mati berjumpa dengan ya idgham bi gunnah, nun bertanda kosong, tidak ada tanda atas dia, maka nun dengung. Melainkan dia jumpa dengan huruf lam atau ra. Famai ya'tikum, ya'ti panjang. Gambar baca famai ya'tikum. Dia orang buang ya ni. Jangan faman ya'tikum, mim mati berjumpa dengan ba, hukum ikhfa syafawi. Mim bertanda kosong, mim dengung. Mim bertanda kosong, mim dengung. Tikum, dengung macam mana ustaz ikhfa syafawi ni? Dengung dengan cara bibir dirapatkan, dengung secara itba'. Bibir dirapatkan tapi bersentuhan secara ringan sahaja bibir kita tu. Bibir dirapatkan tapi bibir kita bersentuhan secara ringan sahaja. Ya'tikum bima. Jumpa lagi pakcik misai berjumpa dengan hamzah. Pakcik misai jumpa dengan hamzah. Baca berapa? 4 hingga 5 harakat. Bima tanwin berjumpa dengan mim. Tanwin berjumpa dengan mim. Apa yang kita kena buat? Dengung. Hukum apa? Hukum idgham bi gunnah. Hukum idgham bi gunnah. Saya tak ingat hukum ustaz. Perhatikan mim bersabdu, dengung sahaja 2 rakaat. Nampak sahaja mim bersabdu kat mana-mana, dengung sahaja 2 rakaat. Bima imma'in, bima imma'in, bima imma'in. Waqaf dengan ma'arid disukun, 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, qaf jangan dibaca dengan huruf kaf, sad jangan dibaca dengan huruf sin. Pakcik misai jumpa hamzah baca dengan 4 atau 5 harakat. Tanwin berjumpa dengan fa, ikhfa hakiki dengung. Nun mati berjumpa dengan ya, nun mati berjumpa dengan ya, dengung idgham bi gunnah. Tak ingat hukum, tengok tanda nun bertanda kosong, tidak ada bertanda, tak ada tanda apa-apa, maka nun itu dengung, melainkan dia jumpa dengan huruf lam dengan ra, dengung sahaja. Faman ya'ti, panjangkan, jangan lupa ramai orang tidak buang ya ini, patutnya ya'tikum. Mim mati berjumpa dengan ba, hukum ikhfa syafawi. Okey, tak kenal hukum, tengok mim bertanda kosong, mim bertanda kosong, mim dengung. Bila mana berjumpa dengan ba, dengung dia dengan cara bibir dirapatkan, bibir dirapatkan, dengung secara itba', bibir dirapatkan tapi bibir dirapat itu bersentuhan 2 bibir ini secara ringan sahaja. Last, pakcik misai berjumpa dengan pakcik hamzah lagi. Kena buat apa? Berjumpa 2 pakcik ini, pakcik misai dengan pakcik hamzah, dia punya borok 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat perlu panjangkan. Seterusnya, tanwin berjumpa dengan mim, hukum apa? Idgham bi gunnah. Tak ingat hukum ustaz? Tak apa. Jumpa mim bersabdu, dengung sahaja 2 rakaat. Jumpa mim bersabdu, dengung sahaja 2 rakaat. Boleh? Seterusnya, in, ma'arid disukun, waqaf dengan 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Macam mana? Bima imma'in, 2 rakaat. Nampak? Bima imma'in, 4 harakat. Kalau panjang, nafas kita panjang lagi tuan-tuan, waqaf dengan 6 harakat. Bima imma'in. Okey, boleh? Selesai surah Al-Mulk, episod yang terakhir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka selesailah surah Al-Mulk kita tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, moga kita semua istiqamah walaupun dengan berakhirnya belajar kita dalam surah Al-Mulk, jangan kita sia-siakan, jangan kita lepas peluang supaya kita mengaplikasikan ilmu yang ada pada diri kita tuan-tuan. Kita dah belajar, maka sama-sama kita aplikasikan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang kita belajar sekarang ini adalah ilmu teori dan ilmu praktikal, adalah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri, iaitu kita tambah baik bacaan Al-Quran kita. Kita nak jadi orang yang lebih baik, maka memperbaiki bacaan Al-Quran kita tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi tuan-tuan, sudah berakhirnya surah Al-Mulk. Tulis di ruangan komen, Alhamdulillah selesai surah Al-Mulk. Tulis ruangan komen, Alhamdulillah selesai surah Al-Mulk. Maka saya nak umumkan satu benda yang sangat penting. Jadi tuan-tuan bersedia,
Sebelum itu tulis di ruangan komen, alhamdulillah selesai surah Al-Mulk. Alhamdulillah selesai surah Al-Mulk. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan semua, marilah kita sambung kepada apakah pengumuman yang saya nak terangkan sekarang ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan semua, pada pagi ini telah berakhirnya surah Al-Mulk. Maka bermula daripada pagi esok kita nak buat apa tuan-tuan? Bermula pada pagi esok kita akan bermula dengan surah Sajdah. Kita akan masuk kepada surah Sajdah. Surah Sajdah. Boleh tak tuan-tuan? Tulis dalam komen. Mula-mula tuan-tuan tulis dulu alhamdulillah selesai surah Al-Mulk. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis dalam komen episod, tulis dalam komen esok surah Sajdah. Tulis dalam komen esok surah Sajdah. Kita akan ambil benda yang sama juga. Kita akan ambil 3 ayat sahaja untuk satu hari. Kita perhatikan surah Sajdah ini kita banyak amalkan, kita banyak baca, dan ada antara kita menghafal dia tuan-tuan. Lagi-lagi bagi kaum lelaki, pagi Jumaat dia baca, maka sama-sama kita akan saksikan, kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Okey tuan-tuan, tak lama insya-Allah. Boleh ke boleh ni tuan-tuan? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Sekejap, saya nak tengok Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bersama saya dulu. Okey. Saya ada idea yang lebih menarik tuan-tuan. Sebab itu saya cakap setia bersama saya. Sampai pada penghujung live. Tuan-tuan, ajak kawan kita masuk balik. Tuan-tuan. Saya ada benda yang saya nak umumkan. Apakah pengumuman saya? Okey. Tuan-tuan, berbanding dengan surah Sajdah dengan surah Yasin, surah Yasin adalah surah yang lagi kita amalkan. Betul tak tuan-tuan? Boleh tak? Saya ulang sekali lagi. Berbanding surah Sajdah dengan surah Yasin, surah Yasin adalah surah yang lagi kita amalkan. Betul tak tuan-tuan? Jadi saya nak kita ubah dulu surah yang kita biasa amalkan, surah Yasin. Nak tak saya ubah balik tuan-tuan? Kalau boleh kita start dengan surah Yasin lah. Sebab surah Yasin lagi kita amalkan. Lagi-lagi kadang-kadang ada setengah keluarga tuan-tuan, ada setengah keluarga setiap Khamis malam dia amalkan surah Yasin. Maka bermula pada pagi esok kita start dengan surah Yasin dulu. Boleh tak? Saya ubah balik. Sebab apa? Baru terlintas surah Yasin adalah surah yang lagi kita amalkan berbanding dengan Sajdah. Bagi Sajdah yang ramai amalkan, kadang-kadang lelaki, perempuan kadang-kadang tidak baca surah Sajdah dan tidak menghafalnya. Maka surah Yasin menyeluruh sikit, ramai orang menghafal dan membacanya. Lagi-lagi kadang-kadang malam Jumaat. Betul tak tuan-tuan? Kalau boleh, adakah tuan-tuan bersama saya lagi ni? Kita ubah balik, tulis dalam komen esok surah Yasin. Esok surah Yasin. Minta maaf tuan-tuan, saya tukar. Saya nak kalau boleh benda yang saya nak ajar itu benda yang lebih kita praktikalkan dalam kehidupan. Macam surah Al-Mulk, benda yang kita lagi praktikalkan. Boleh? Esok kita bermula dengan surah Yasin. Boleh ke boleh ni tuan-tuan? Zanariah Yazid, cantik ustaz. Saya cantik ke? Bukan gurau. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tulis dalam komen esok surah Yasin. Esok surah Yasin. Tulis dalam komen esok surah Yasin. Tuan-tuan dengar saya tak ni? Boleh? Tulis dalam komen esok surah Yasin. Surah yang lagi kita amalkan. Minta maaf tadi saya sebut sejadah kan? Minta maaf. Terlintas dalam fikiran, saya rasa surah Yasin adalah surah yang lagi kita praktikalkan. Lagi ramai orang, lelaki baca, perempuan pun baca, dan benda tu orang akan baca Allahumma salli Muhammad. Kadang-kadang setiap minggu akan ada juga sehari orang akan baca surah Yasin. Maka sama-sama kita memperbaiki dulu. Sama-sama kita memperbaiki dulu bacaan surah Yasin kita. Okey, insya-Allah
Surah sejadah kita tangguh dulu. Sejadah kita tangguh dulu. Kita masuk Yasin dulu. Boleh? Okey, alhamdulillah, ramai yang komen. Muka tuan-tuan, Zanara Yazid, surah Yasin yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Okey. Nabilah Huda saya sokong surah Yasin. Herlina Lina esok surah Yasin. Siti Rahimi bermula esok dengan surah Yasin muskat 440 betul. Okey. Herlina Lina terbaik Ustaz. Nora Mazin esok surah Yasin. Zanariah Yazid cantik. Okey, Zunur esok surah Yasin. Zamuda esok surah Yasin baik. Mazhar Muhammad esok surah Yasin alhamdulillah. Latifah Jafar esok surah Yasin alhamdulillah. Maka tuan-tuan, surah Yasin ni agak panjang sebab kan dia ada banyak muka. Tak apa, kita ambil sikit per sikit saja. Saya ambil sikit per sikit saja, nanti saya akan tengok berapa ayat yang kita boleh ambil. Cuma tuan-tuan kena set dalam fikiran dulu, esok pagi 9 pagi aku kena kuncikan masa ini sekejap je untuk aku belajar surah Yasin. Aku perbetulkan balik surah Yasin yang aku baca selama ni. Aku tak tahu selama ni aku baca surah Yasin betul ke tak. Maka dengan rujukan ustaz kali ini, bermula pada esok pagi aku akan perbetulkan dia. Letak dalam mindset kita macam tu. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Bermula pada pagi esok surah Yasin insya-Allah. Tulis di ruangan komen saya bersedia esok surah Yasin. Tulis di ruangan komen saya bersedia esok pagi surah Yasin. Okey, insya-Allah alhamdulillah selesailah surah Al-Mulk kita. Zainab Hasan, Assalamualaikum Ustaz. Pertama kali sertai insya-Allah esok surah Yasin. Tak apa, asalkan kita boleh join insya-Allah. Kalau boleh tuan-tuan pada ruangan komen tu, saya tak silap saya ada tekan turn on live notification, dan like page Terengganu Mengaji. Supaya apa? Supaya tuan-tuan tak tertinggal tentang aktiviti-aktiviti yang kami jalankan insya-Allah. Ada setiap hari, jangan pernah tertinggal. Syah boleh Ustaz esok surah Yasin insya-Allah. Kak Sam insya-Allah jumpa besok pagi. Saya bersedia esok pagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berjumpa sampai di sini saja untuk pada pagi ini. Minta maaf saya ambil masa agak panjang sebab saya nak umumkan tentang episod yang seterusnya, aktiviti yang seterusnya. Jadi itu saja daripada saya. Marilah kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Sama-sama semua. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ikut saya tuan-tuan. Allahumma habbibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Tuan-tuan, tadah tangan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan dan perjagaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dan keluarga kami daripada segala wabak, bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada segala kekotoran. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada segala kehitaman. Ya Allah, letakkan cahaya nur hidayah-Mu dalam hati kami, ya Allah. Pandulah kami supaya kekal di jalan-Mu, jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah kami dalam belajar Al-Quran, ya Allah. Istiqamahkanlah kami dalam jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jika ada dalam hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat, ya Allah, tariklah daripada hati kami, buanglah dia, ya Allah. Ya Allah, jika
Ya Allah, letakkan dalam hati kami, ya Allah. Letakkan dalam hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Panjangkanlah umur kedua ibu bapa kami, ya Allah. Jika ada kedua ibu bapa kami yang sakit, ya Allah, tarilah sakit mereka dan gantilah dengan kesihatan yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Supaya kami dan keluarga kami dan ibu bapa kami dapat beribadah kepadamu dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, ya Allah, dan seluruh muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Muda, malam ni kelas kat mana Ustaz? Malam ni kelas macam biasa di center kita Bandar Kuala Terengganu. Mari, siapa yang nak belajar Al-Quran di Bandar Kuala Terengganu, boleh WhatsApp nombor di bawah. Malam ni kelas kat kelas dah. Abang Yusuf bukan online lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.